Bismillahirrahmanirrahim. Sejak 2 tahun kebelakangan ini, banyak ditimbulkan isu-isu yang negatif terhadap perjuangan PAS yang kadang-kadang itu walaupun dipahami ia merupakan suatu mainan politik lawan ataupun musuh PAS yang sengaja mencari jalan, mencari alasan untuk memburuk-burukkan PAS, maka akhirnya kita dapat simpulkan ada 2 perkara besar yang sedang dimainkan. Satu, kononnya hala 7 PAS sudah menyimpang jauh. Yang kedua, PAS telah silap mengadakan tahaluf siasi. Yang kedua-dua ini telah menjadi suatu omok-omokan yang diminta PAS supaya memperbetulkan balik perjuangannya dan mengkaji semula tahaluf siasi itu. Kerana itulah maka Majlis Syura Ulama PAS Pusat menyedari perkara itu dan memperbincangkan perkara pokok dan besar ini sesuai dengan peruntukan perlembagaan PAS kepada Syura yang perlu memantau perjalanan parti agar sentiasa berada di atas landasan yang betul. Kerana itulah maka dalam mesyuarat rasmi Majlis Syura Ulama PAS Pusat yang diadakan malam tadi, Jumaat di JKR 10, telah menyimpulkan semula perkara yang saya sebut tadi itu dengan mengeluarkan kenyataan bertulis yang telah disemuapakati oleh semua ahli syura bahawa yang ditulis itu adalah menjadi suatu kenyataan rasmi pendirian Syura Ulama tentang perkara ada 7 PAS dan perkara tahaluf siasi. Telah diperbincangkan dengan teliti dan halusi dengan mengambil kira pandangan daripada ahli PAS, sama ada yang sedang ahli PAS atau yang keluar daripada PAS ataupun yang dipecat daripada PAS, maupun daripada blok-blok yang dapat kita pantau bahawa apa yang dikatakan PAS menyeleweng itu adalah tidak benar. Mengambil kira dasar Presiden, ucapan dasar Presiden dalam kedua-dua muktamar 2011 di Taman Melewa yang bertajuk, yang bertemakan negara berkebajikan, walaupun dikritik hebat oleh musuh-musuh PAS, namun Presiden telah mengemukakan semula dalam wajah baru, bentuk baru, negara berkebajikan sebagai teras kepada pembangunan, yang juga tahun ini 2012 diputik yang tema yang sama. Dan kita boleh lihat daripada 2 tahun perbincangan, daripada petang semalam diperbincangkan ucapan dasar sampai sepagi ini, sampai tamat semua perwakilan, tidak ada seorang pun yang menyatakan ketidaksetujuannya kepada konsep tema yang digunakan negara berkebajikan. Tahun sudah pun sama, tahun ini pun sama. Seluruh perwakilan yang kita kenal sangat, perwakilan dalam muktamar PAS selalunya very vokal, mudah mengkritik dan mudah menyatakan pendapat yang terus terang. Semua tidak ada. Atas itulah maka Majlis Syura Ulama PAS Pusat malam tadi bersetuju mengungkapkan kata-kata dalam satu statement yang bertulis yang kita edarkan kepada semua wartawan, khasnya wartawan Harakah,
tajuknya kenyataan rasmi Majlis Syura Ulama berhubung arah 7 PAS sekarang ini. Jadi kita berpuas hati dan menyatakan bahawa PAS sekarang adalah PAS yang dahulu. Dasar PAS sekarang adalah dasar yang dahulu. Perjuangan PAS tidak menyeleweng sedikit pun daripada arah tujunya. Dengan mengambil kira perkara yang kedua, tahaluf siasi yang pernah dipertikaikan dan telah kita bincang semula, walaupun telah ada keputusan muktamad, tahaluf siasi ini sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Dengan mengambil kira semula peristiwa yang berlaku ke atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahaluf siasi berhubung dengan Sulh Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini satu permuafakatan persetujuan politik tahaluf siasi di antara Nabi besar kita Muhammad dari orang Islam dengan golongan musyrikin Mekah yang diketuai oleh seorang musyrik yang bernama Suhail bin Amru. Suhail bin Amru telah berunding dengan Rasulullah SAW. Akhirnya bersetuju mereka mengadakan Sulh Hudaybiyah. So, dalam Sulh Hudaybiyah ini ternyata bahawa wording yang digunakan oleh Nabi kita SAW dengan Suhail, yang pertama dengan menggunakan kepalanya Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amru membantah. Dia tidak mau menggunakan Bismillah, tak mau gunakan Ar-Rahman, tak mau gunakan Rahim. Nabi kita terima dan tukar kepada Bismikallahumma. So, perkataan Allah minta dibuang, Ar-Rahman dibuang, Ar-Rahim dibuang. Nabi terima. Tinggal Bismikallahumma. Bila sampai kepada perkataan di bawahnya min Muhammad Rasulullah, Suhail membantah. Perkataan Rasulullah itu dibantah. Kami tidak setuju dan kami tidak menerima kamu Rasulullah. Atas bantahan itu Nabi kita terima. Maka tukar nama itu kepada Muhammad bin Abdullah. Termeterailah suatu perjanjian yang bertulis antara Nabi kita dengan musyrikin Makkah yang dipanggil dengan tahaluf siasi Sulh Hudaybiyah. Dengan pada awalnya para sahabat besar menyatakan ketidaksenangan hati mereka ke atas permintaan, tekanan ataupun cadangan yang dibawa oleh Suhail bin Amru. Mengapa nak ikut mereka? Mengapa mesti nak dibuang Bismillahirrahmanirrahim? Itu betul dah. Tapi Nabi terima. Atas pertimbangan politik Nabi terima. Hatta membuang perkataan Rasulullah pun Nabi terima. Akhirnya berlakulah tahaluf siasi. Termeterailah sudah apa yang disebutkan tadi itu. Tapi mengambil ingatan semula yang tidak ada, yang tak tertulis dalam deklarasi ini, bahawa Suhail bin Amru ini, walaupun dia wakil daripada musyrikin Makkah yang berkeras sangat tadi itu, rupanya ada masalahnya. Kelunakan Nabi kita dalam membuat keputusan, kerana ada masalahnya. Kalau tidak, ini tak akan berlaku langsung Sulh Hudaybiyah itu. Kalau berkeras dengan tidak menerima cadangan musyrikin Makkah, tak berlaku suluh, tak berlaku tahaluf. Nabi terima. Kelunakan itu membawa kepada lembutnya hati Suhail bin Amru. Tak lama kemudian, Suhail bin Amru telah memeluk agama Islam di hadapan Kaabah Al-Musyarrafah. Okey. Mengambil kira itulah kita buat tahaluf siasi.
kita perbincangkan balik, kita perkemaskan balik. Akhirnya Majlis Syura Ulama bersetuju sebelah suara. Tahlul siasi yang telah kita buat dengan Pakatan Rakyat sampai kepada sekarang ini, dia masih relevan, masih berfungsi, masih boleh dilaksanakan dalam konteks politik Malaysia. Atas itulah maka Syura Ulama membuat ketetapan resmi ini untuk disiarkan kepada umum, meminta kepada semua ahli PAS, penyokong PAS, pendukung PAS, jangan menerima fitnah-fitnah jahat yang kononnya PAS telah menyeleweng daripada asasnya. Tahlul siasi merugikan PAS dan PAS menjadi pak turut dan sebagainya. Itu adalah biasa dalam alam politik Malaysia. Mereka cuba nak mencalarkan PAS ini kerana mereka sudah berada dalam suasana amat tergugat. Rakyat akan menolak mereka. Mereka bergayut, bergantung kepada nak mencalarkan PAS. Kalau PAS tercalar atau PAS menukarkan arah tuju perjuangannya seperti yang mereka dakwa, atau PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, itulah yang mereka kehendaki. Saya ingin menambah, sebenarnya dalam politik seperti ini boleh kita lihat, boleh kita nampak, apabila musuh politik PAS mencadangkan kita keluar daripada Pakatan Rakyat ataupun dikritik PAS telah keluar daripada landasannya, saya ingin tanya, kalau PAS mengikut kehendak mereka itu, mereka beruntungkah ataupun mereka rugi? Kalau kita keluar, PAS untungkah mereka rugi? Atau mereka rugikah PAS untung? Saya nak jawab, kehendak mereka itu, kalau kita ikut, mereka akan untung. Apakah PAS tidak matang untuk melakukan keputusan untuk menguntungkan musuh? Maka dengan sendiri jawapannya bahawa dengan tidak keluar itu, mereka akan rugi. Bila mereka akan rugi, dengan sendirinya PAS akan untung. Maka dengan sendirinya kita nak menekankan bahawasanya usah buang masa untuk menyatakan tahlul siasi tidak relevan. Syura Ulama memutuskan dia relevan. Amat kena-mengena. Usah buang masa nak mengatakan PAS keluar daripada landasannya, keluar daripada tujuan asasnya. Tidak. Syura Ulama telah buatkan keputusan yang begitu jitu, mengatakan PAS masih berada di atas landasannya dan hala tujunya tidak berubah. Itulah dia yang akan kita ajak masyarakat Malaysia bersama dengan PAS bagi menjana kekuatan untuk meraihkan kemenangan dalam Pihak Rayu 13 yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Ada tu. Bagaimana dengan hadir suara-suara yang sebelum ini datang ke kalangan ahli bagi yang mendesak supaya PAS keluar daripada, bukan dipegang atau menggunakan media-media bukan milik PAS untuk mengkritik dan minta PAS keluar daripada Pakatan Rakyat? Itu pandangan peribadi yang tidak diasaskan kepada kehendak perjuangan dalam sesuatu organisasi. Kita tidak menafikan kita ahli yang telah mencapai 1 juta ni, mestilah ada suara yang macam itu. Sebab itulah kita tidak memandang sinis begitu, padang sepi begitu, dan kita bincang dalam syura dengan mengambil kira pandangan seperti itu, dan kita juga mengambil kira hukum. Itu saya sebut fakta tadi itu, bahawa kita menambah fakta bahawa yang Nabi telah buat dalam cerita Suhail bin Amru tadi itu, maknanya tak dapat kita bayangkan kalau sekarang kita buat begitu, apa orang akan kata. Nabi buang perkataan Allah, Nabi buang perkataan Rahman, Nabi buang Rahim, Nabi buang Rasulullah. Itu kalau dalam konteks hari inilah tentulah akan jadi perkara yang besar. Tapi contoh itu kita ambil sebab dia tak apa Nabi wahyu, dia maksum. Tapi yang kita buat sekarang tidak ada apa yang kita korbankan.
dan tahalluf itu memang menguntungkan. Sebab itu maka Syura Ulama membuat kenyataan ini untuk memahamkan kepada semua pihak, khasnya orang-orang tadi itu, supaya mereka tahu bahawa pandangan mereka itu telah diambil kira dan telah kita perbincangkan balik dan kita perkemaskan sehingga keluarlah kenyataan resmi ini. Setakat ini nilai yang utama itu. Ya. So itulah kita untuk menjelaskan balik bahawa wording ini telah dirangka dalam mesyuarat dan dibaca semula ke dalam mesyuarat itu satu persatu, diperhalusi satu persatu, ditambah apa yang patut ditambah, termasuk ada ahli yang terpaksa meninggal awal Syura Ulama itu kerana ada majlis ilman. Jadi telah saya bawa bertemu dengan mereka, melihat mereka baca balik apa nak tambah, apa nak kurang. Akhirnya inilah yang kita muktamadkan, nak mengatakan kita tidak buat secara agak-agak, tapi buat dengan penuh teliti, dan kita nak keluarkan, kita namakan dia kenyataan rasmi. Saya nak sebut elok yang Puan Muri sebut tadi. Saya nak sebut mengatakan bahawa kalau ini sudah keputusan daripada syura dan dibuat dengan rasmi begini, kalau ada ahli masih lagi mempertikaikan dia, so maka dia kena tahulah apa dia konsekuen dia.